Tajuk utama 3 Jun 22 Syawal, 100 pertuduhan cabul dua beradik. Geng Lee Honda bungkus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Adi Akmal Syahrom. Seorang kekitangan Pusat Jagaan Anak Yatim dihadapkan ke Mahkamah Session Ipoh hari ini atas 100 pertuduhan kes amang seksual terhadap dua beradik lelaki di bawah jagaannya sejak setahun lalu. Emir Ahmad Jaafar, 35 tahun, yang ketika perbicaraan disahkan sebagai pesakit positif COVID-19, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas kesemua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim N. Priscilla Hemamalini. Emir yang juga setiausaha rumah jagaan anak yatim di Bandar Cyber Botani Ipoh didakwa dengan 100 pertuduhan membabitkan 34 kes amang seksual termasuk menunjuk kemaluan terhadap dua beradik masing-masing berusia 10 dan 13 tahun yang juga penghuni pusat jagaan itu. Perbuatan tersebut dilakukan tertuduh di beberapa lokasi berbeza termasuk di pusat jagaan terbabit, sebuah pangsapuri di Cameron Highlands, Pahang serta di rumah suspek sendiri di Taman Magosa, Botani Ipoh pada tarikh berbeza antara 1 November 2020 hingga 9 April lalu. Emir didakwa dengan 98 pertuduhan di bawah Seksyen 14(A) Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan sebat jika sabit kesalahan. Bagi dua tuduhan lagi, dia didakwa di bawah Seksyen 15(A) Akta Sama yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 10 tahun atau denda maksimum RM20,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Kes akan disebut semula pada 3 September. Semasa prosiding dijalankan, semua pihak membabitkan tertuduh, hakim, pihak pendakwaan, peguam, polis, jurubahasa mahkamah dan 3 petugas kesihatan mengenakan set lengkap pakaian pelindung diri PPE. Ekoran tertuduh disahkan positif COVID-19. Ruang mahkamah turut dinyah cemar dan petugas media ditempatkan dalam kamar perbicaraan berbeza namun dibenar menyaksikan perbicaraan melalui tayangan secara siaran langsung. Dua tahanan kes curi yang cuba meloloskan diri pagi tadi selepas dibawa ke Mahkamah Magistrat Marang berjaya dicekup semula kira-kira 3 jam kemudian. Terdahulu seramai 4 tahanan dibawa ke mahkamah berkenaan untuk proses pertuduhan dan sambung reman. Ketua Polis Daerah Hulu Terengganu DSP Muhammad Ali Mat Daud berkata, ketika melalui Jalan Pengkalan Berangan Ajil kira-kira jam 10.45 pagi, dua tahanan kes curi itu bertindak menyerang anggota pengawal. Susulan itu berlaku pergelutan sebelum salah seorang daripada suspek membuka pintu bahagian belakang van polis dan kedua-duanya melompat keluar serta melarikan diri ke arah ladang sawit. Muhammad Adi berkata semasa melarikan diri, kedua-dua mereka yang berusia 38 dan 39 tahun itu digari secara berangkai dan memakai baju lokap polis berwarna oranye. Susulan itu, operasi mengesan kedua-dua suspek terus dilancarkan secara bersepadu melibatkan seramai 80 kekuatan daripada ibu pejabat polis daerah Hulu Terengganu dan Marang. Usaha pencarian dijalankan di sekitar ladang sawit di kawasan Kampung Temala, Marang. Katanya pada jam 12.03 tengah hari, suspek pertama telah dijumpai dalam kawasan kebun sawit lebih kurang 1 kilometer dari lokasi kejadian. Manakala suspek kedua diberkas sekitar jam 1.12 tengah hari, lebih kurang 3 kilometer dari lokasi kejadian. Kedua-dua suspek dibawa ke Balai Polis Ajil untuk siasatan lanjut. Kegiatan kumpulan yang aktif mencuri kereta dan motosikal geng Lee Honda tumpas. Ketua Polis Daerah Sungai Buloh Superintenden Syafaatun Abu Bakar berkata, kejayaan itu ekoran laporan daripada seorang lelaki mengenai kehilangan kereta jenis Honda milik kakaknya di Subang 2 pada 9 April lepas. Susulan itu, polis melancarkan operasi lejang khas di 8 lokasi berasingan di sekitar Rawang, Shah Alam dan Serendah dari 22 Mei hingga 1 Jun lalu.
Modus operandi kumpulan ini adalah mensasarkan kereta lama jenis Honda Civic, Proton Wira, Proton Satria, Proton Perdana dan Perdua Kancil, manakala bagi motosikal pula jenis Yamaha 125ZR serta Honda EX5 selain kerusi kereta jenis Recaro. Kumpulan ini akan meleraikan kenderaan-kenderaan yang dicuri untuk diambilkan komponen, di mana ada komponen-komponen yang dijual dan juga ada juga komponen-komponen yang telah dipotong-potong dan dijual di barang-barang musuh. Dan seterusnya, kumpulan ini juga kebiasaannya akan menggunakan kenderaan mereka juga kenderaan curi lah sebagai kenderaan mereka. Siasatan mendapati kumpulan yang aktif sejak pertengahan tahun lepas itu dipercayai terbabit dengan 30 kes curi kereta, 10 kes curi motosikal serta 27 kes curi kerusi kereta jenis Recaro di Gombak, Hulu Selangor, Kuala Selangor, Petaring Jaya dan Serdang selain di Sungai Buloh. Semakan dilakukan mendapati 9 daripada 10 suspek yang ditahan memiliki rekod berkaitan jenayah dan dadah, termasuk dalam kumpulan terbabit iaitu seorang lelaki berusia 25 tahun yang mempunyai 33 rekod selain 2 rekod individu dikendaki. Polis sedang mengesan seorang lagi suspek yang dipercayai terbabit dengan kegiatan kumpulan berkenaan iaitu Amir Zaidan Muhammad Syahril yang beralamat terakhir di Rawang. Sementara itu, satu lagi kumpulan jenayah yang aktif di sekitar Sungai Buloh juga berjaya dilumpuhkan ia selepas tertangkapnya 6 ahli geng akil yang dilaporkan terlibat dalam kegiatan pecah kedai dan sekolah dalam serbuan di Lorong Bakawali Batu 18 Kuang pada Sabtu lalu. Kumpulan terbabit dipercayai menggunakan taktik merekrut teman wanita antara suspek-suspek sebagai mata-mata ketika melakukan jenayah itu. Namun kegiatan jenayah mereka berjaya dikesan selepas polis menerima laporan daripada seorang lelaki yang memaklumkan bengkel miliknya di Saujana Utama dipecah masuk jam 10.30 pagi. Bertindak atas maklumat itu dan tidak sampai 24 jam, polis membuat serbuan dan menahan 6 individu terbabit termasuk 2 wanita berusia 18 hingga 20 tahun. Antara barang yang turut dirampas adalah alat ganti dan aksesori motosikal, minyak hitam selain pemutar skru serta spana dianggarkan bernilai RM20,000. Kumpulan ini bergerak aktif bermula Januari 2021 sehinggalah mereka ini tertangkap. Kumpulan ini mensasarkan bengkel motosikal, bengkel kereta dan juga sekolah. Kumpulan ini akan menjual barang-barang yang dicuri melalui kenalan-kenalan rapat lah. Dan beliau ada juga barang-barang yang mereka guna sendirilah. Hasil barangan curi yang telah dijual akan diagihkan sama rata lah untuk kumpulan tersebut. Semakan juga didapati 3 daripada 4 suspek lelaki mempunyai rekod berkaitan jenayah dan dadah, manakala 3 lagi suspek termasuk 2 wanita tidak memiliki rekod. Semua suspek masih dalam tahanan reman untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 457 Kanun Keseksaan kerana melakukan pecah kedai. Di Kedah, polis mengambil tindakan terhadap 2 pemandu lori perdagangan selepas didapati cuba memalsukan surat dokumen yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI untuk melakukan perjalanan rentas negeri sepanjang tempoh 2 hari pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0. Menurut Timbalan Ketua Polis Kedah Datuk Muhammad Ros Syari, polis telah mengambil tindakan dengan mengenakan kompaun RM5,000 kerana melakukan kesalahan mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342. Jelas beliau, pemandu terbabit dikesan memalsukan dokumen dengan meminda tarikh dan menggunakan surat telah tamat tempoh. Katanya, cubaan menipu ini memerangkap diri sendiri kerana polis mempunyai rekod pengeluaran surat daripada setiap balai polis yang dipohon majikan ataupun pemandu lori terbabit. Malah tindakan kompaun juga akan dikeluarkan kepada pemilik syarikat sekiranya mengeluarkan surat palsu. Pemasukan tu kita daripada siasatan kita baru kita pastikan tindakan tu diambil kepada siapa. Kalau pemasukan tu dibuat oleh individu kan, jadi kita ambil tindakan kepada individu. Kita mohon supaya syarikat membuat permohonan kepada MITI untuk kebenaran pergerakan.
Terdahulu, Datuk Muhammad Ros melakukan tinjauan dan pemantauan di Sekatan Jalan Raya SJR di Plaza Tol Arostar Utara hari ini. Sejak kawalan pergerakan penuh KPP, total lockdown dilaksanakan bermula 1 Jun lalu, pihaknya mendapati berlaku pengurangan pergerakan keluar masuk kenderaan ke negeri ini. Pemilik sebuah kilang papan di Salak Baru, Sungai Siput dikompaun RM10,000 dan premisnya diarah tutup serta-merta iaikuran pelanggaran SOP dengan operasi tanpa kebenaran ketika pelaksanaan sekatan pergerakan penuh. Ketua Polis Daerah Sungai Siput, Superintenden Muhammad Haizam Ahmad Shahabuddin berkata, kilang terbabit beroperasi secara sembunyi pada waktu malam dengan menggunakan ruang belakang kilang. Semasa serbuan dijalankan, pihak polis mendapati terdapat pekerja-pekerja, lebih kurang 20 orang bekerja di kilang ini sedang menjalankan kerja-kerja memotong dan menyusun kayu dan juga papan di kilang ni lah. Jadi semasa serbuan dijalankan, pihak polis telah berjaya membuat tangkapan ke atas 8 warga negara asing yang sedang leka menjalankan kerja-kerja mereka, manakala yang lain-lain berjaya melarikan diri ke dalam semak di bahagian belakang kilang. Tambahnya, hasil maklumat risikan, kilang terbabit tidak dibenarkan beroperasi kerana bukan dikategorikan sebagai perkhidmatan penting. Namun ia tetap beroperasi mulai jam 6 petang hingga 10 malam dengan mengupah pekerja asing pada kadar RM8 satu jam. Malah katanya kilang terbabit juga ingkar perintah tutup oleh mahkamah pada Mei lalu kerana gagal mematuhi kehendak notis menghapuskan bahaya kebakaran dikeluarkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Jelas Muhammad Haizam, kompaun dikenakan ke atas pemilik kilang mengikut Seksyen 17/2 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan 2021. Manakala pekerja warga asing yang ditahan pula dikenakan tindakan di bawah Seksyen 17/1 Akta Sama dan Akta Imigresen 1959 kerana sebahagiannya tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah dan telah tamat tempoh. Kes sembuh COVID-19 capai lebih 1/2 juta kes. Bertemu kembali, Selangor kekal sebagai negeri penyumbang kes harian tertinggi dengan 3,125 kes hari ini sekaligus menjadikan kes harian melonjak kembali kepada lebih 8,000 selepas menunjukkan penurunan selama beberapa hari sebelum ini. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, peningkatan kes hari ini menjadikan jumlah akumulatif positif di negara ini sebanyak 595,374 kes. Selangor terus menjadi negeri paling tinggi merekodkan kes positif, disusuli dengan Kuala Lumpur dengan 801 kes, Johor 752, Sarawak 594 dan Negeri Sembilan 576 kes. Sementara itu, 880 berada di ICU dan 446 daripadanya memerlukan bantuan pernafasan. Angka kematian juga kekal 3 digit dengan 103 kematian hari ini, menjadikan jumlah kematian akibat COVID-19 adalah 3,096. Sementara itu, selain kes positif COVID-19 yang mencanak naik, negara juga mencatat jumlah pesakit sembuh harian tertinggi hari ini. Ia apabila 7,049 lagi kes sembuh direkodkan dan kini sudah mencatatkan lebih 1/2 juta kes berkenaan di Malaysia. Jumlah kumulatif kes sembuh setakat hari ini adalah sebanyak 508,947 kes atau 85.5% daripada keseluruhan kes positif COVID-19. Kerajaan akan membuka pusat pemberian vaksin PPV bagi sektor perindustrian dan perkilangan dalam tempoh 2 minggu lagi. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PICK Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata, pembukaan itu diputuskan selepas beliau mengadakan perbincangan dengan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Azmin Ali 2 hari lepas.
Jelas Khairi, perkara itu dibuat bagi memastikan pekerja kilang yang terpaksa bekerja sepanjang tempoh PKP 3.0 dapat diberikan kemudahan vaksin. Di Pulau Pinang, PPV bagi pekerja industri terbabit akan dibuat di kawasan perindustrian Bayan Lepas dan Batu Kawan. Saya juga akan maklumkan kepada Yang Berhormat Datuk Menteri berkenaan dengan cadangan untuk membuka PPV di kawasan industri. Di kawasan industri Bayan Lepas dan juga Batu Kawan supaya pekerja-pekerja yang terpaksa bekerja sewaktu PKP ini dapat diberi kemudahan vaksinasi untuk melindungi mereka. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas meninjau persediaan PPV di Spice Arena Bayan Lepas yang turut dihadiri Ketua Menteri Chow Kon Yeow. PPV Spice Arena adalah PPV mega pertama di Pulau Pinang dan akan mula beroperasi pada 7 Jun ini dengan sasaran pemberian vaksin kepada antara 1,000 hingga 3,000 orang sehari pada peringkat awal pelaksanaannya. Sementara itu, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI menyasarkan 600 pusat pemberian vaksin PPV termasuk 5 berskala mega yang dijangka beroperasi hingga akhir 2021. Menurut Timbalan Menterinya, Dato' Ahmad Amzad Hashim, setakat ini 357 PPV sudah dibuka di seluruh negara. Baki PPV akan beroperasi tidak lama lagi, memandangkan 5 PPV berskala mega akan dibuka bermula 7 Jun ini. Ia sebagai langkah proaktif mempercepatkan proses suntikan vaksin kepada rakyat di kala negara sedang bergelut dengan wabak COVID-19. Memang dalam perancangan kita untuk menambahkan lagi PPV, lebih-lebih lagi apabila di dalam perancangan kita akan menerima lebih banyak bekalan vaksin. Maka bilangan PPV akan ditambah di seluruh negara dan kaedah selain daripada PPV yang kita laksanakan sekarang, PPV secara tetap sedang diaturkan, termasuklah juga PPV yang bersifat sementara. Sebelum ini, Khairi Jamaluddin berkata kerajaan bakal menambah 5 PPV mega di Lembah Kelang. Ia bagi meningkatkan kapasiti pemberian vaksin di mana 3 PPV mega akan dibangunkan di Selangor manakala 2 lagi di Kuala Lumpur. Sementara itu, rata-rata warga emas yang ditemui media menerima baik suntikan vaksin bagi mengelakkan dijangkiti wabak berbahaya itu. Saya tak yakinlah apa yang orang kata tu lepas cocok ada, tapi doktor pun dah cakap kalau ada rasa demam apa gitu ni biasalah dia tu. Takut apa vaksin, bukannya sakit sangat pun. Tak rasa pun. Ambil saya tak ada nak rasa pun macam mana. Siap dah. Tapi tak payah takutlah kalau orang gemah tu. Marilah cocok. Tak ada apa-apa pun. Kebanyakan golongan itu juga yakin manfaatnya jauh lebih besar daripada mudarat. Lebih-lebih lagi orang tua yang mudah mendapat komplikasi teruk akibat COVID-19. Sementara itu, kem Perdana Sungai Besi di Ibu Negara dipilih sebagai pusat pemberian vaksin pandu lalu untuk warga tentera dan keluarga mereka. Memetik laporan berita bernama, pelaksanaan itu menerusi projek Gerintis yang akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, selepas selesai pemberian vaksin kepada warga ATM dan keluarga mereka, ia kemudian akan dibuka kepada orang awam. Konsep pandu lalu itu akan lebih memudahkan, selamat dan dapat mempercepatkan lagi proses pemberian vaksin sekaligus dapat membendung penularan virus COVID-19 dalam masyarakat. Beliau berkata demikian selepas menghadiri pelancaran pembinaan Hospital Modular COVID-19 ATM di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan siang tadi. Mengenai hospital itu, Datuk Seri Ismail Sabri berkata ia akan dibina berkonsepkan prefabricated modul dan dijadual siap dalam tempoh 3 bulan yang dapat memuatkan 64 katil termasuk 16 untuk ICU. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknur mengumumkan pemotongan sebulan gaji di dirinya untuk disumbangkan ke tabung amanah COVID-19 kerajaan negeri bagi membantu penduduk yang terjejas akibat pandemik itu. Jelas beliau turut akan menyumbangkan gaji mereka adalah 10 ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri itu. Keputusan itu diperolehi menerusi Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri semalam. Tambah Muhammad Sanusi, pemotongan juga melibatkan ahli Dewan Undangan Negeri Adun PAS Kedah.
50% allowance rakyat ni 5,500. 20% dia bagi kepada tabung COVID PAS. Gaji depa kan? Gaji depa. Okay. Kalau untuk Esko ada cadangan tak? Esko kita potong pusat tabung amanah bencana, tabung amanah COVID kerajaan negeri. Sebulan gaji. Beliau berkata demikian selepas membuat lawatan kerja ke Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Daerah SIG. Semalam, Menteri Besar Perak, Datuk Sa'rani Muhammad mengumumkan pemotongan 3 bulan gaji untuk disumbangkan kepada tabung bencana COVID-19 yang turut melibatkan 10 ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Perak. Pemerintahan 14 tahun Netanyahu berakhir. Bertemu kembali, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tersingkir selepas Ketua Pembangkang Yair Lapid berjaya membentuk gabungan bagi menubuhkan kerajaan baru. Ia sekaligus mengakhiri pemerintahan Netanyahu yang merupakan Perdana Menteri paling lama negara haram itu. Pengumuman itu hadir pada saat akhir selepas Lapid berjaya mendapatkan sokongan pelbagai parti sayap kiri dan kanan untuk menjatuhkan Netanyahu. Lapid memaklumkan Presiden Reuven Rivlin bahawa beliau berjaya menubuhkan kerajaan. Manakala jutawan berhaluan kanan Naftali Bennett, 49 tahun, akan berkhidmat sebagai Perdana Menteri pertama sebelum Lapid mengambil alih jawatan itu dalam tempoh 2 tahun menerusi sistem giliran. Kerajaan campuran itu turut menerima sokongan Parti Ra'am yang mewakili penduduk berketurunan Arab di Israel. Seorang pemimpin Hamas, Jamal At-Tawil, ditangkap tentera Israel di tebing barat selepas didakwa menubuhkan sebuah pangkalan untuk kumpulan pejuang Palestin di wilayah itu. Tentera rejim Zionis memaklumkan sebuah pasukan khas telah menangkap Jamal di Bandar Ramallah pada Selasa. Jamal dikatakan mengambil bahagian aktif dalam mengendalikan protes-protes anti-Israel serta menubuhkan semula ibu pejabat Hamas di Ramallah. Jurucakap Hamas, Hazim Qasim, mengesahkan penangkapan pemimpin Hamas tersebut. Tangkapan berlaku selepas rejim Zionis Israel dengan Hamas bersetuju untuk melaksanakan gencatan senjata setelah 11 hari serangan udara dilancarkan Israel di Gaza. Sementara itu, Jurucakap Kementerian Dalam Negeri Hamas, Iyad Al-Bozum berkata, 2 pejuang pergerakan tersebut syahid ketika cuba mematikan bahan letupan milik tentera Israel di Gaza. Israel telah menangkap berpuluh-puluh pejuang Hamas sejak beberapa minggu lalu di tebing barat, termasuk beberapa pejuang pergerakan tersebut yang merancang bertanding dalam pilihan raya Palestin yang sepatutnya diadakan pada Mei lalu tetapi ditangguhkan oleh Presiden Palestin Mahmud Abbas. Di Iran, satu kebakaran besar berlaku di sebuah loji penapisan minyak. Insiden di selatan Tehran itu dipercayai berpunca kebocoran gas cecair yang mengakibatkan letupan. Lebih sejam kebakaran tercetus api marak serta asap tebal kelihatan menjulang ke udara sehingga dapat dilihat sejauh beberapa kilometer. Menurut pasukan keselamatan, kebakaran bermula sekitar jam 7.30 malam waktu tempatan. Tiada kematian dilaporkan setakat ini. Menurut pihak berkuasa, kebakaran berpunca daripada masalah teknikal. Ia sekaligus menolak sebarang dakwaan berlakunya perbuatan sabotaj terhadap loji itu. Loji penapisan minyak milik Tehran Oil Refining Company itu telah beroperasi sejak 1968 dan mempunyai kapasiti sehingga 250,000 tong sehari. Insiden ini berlaku beberapa jam selepas tentera laut Tehran memaklumkan sebuah kapal perangnya tenggelam di Teluk Oman akibat kebakaran. Punca kebakaran itu bagaimanapun tidak didedahkan. Dan berikut rangkuman berita antarabangsa yang lain. Seorang pemilik kereta Lamborghini di China mendapat perhatian ramai selepas memanggang daging babi mentah menggunakan api dari egzos kereta mewahnya. Namun tindakannya itu hanya bertahan selama 5 minit sahaja kerana kereta mewahnya tiba-tiba rosak dan mengeluarkan asap di bahagian enjin. Lebih malang, pemilik perlu mengeluarkan sejumlah wang bernilai RM323,000 sebagai kos membaiki kereta tersebut. Masih lagi di China, sekumpulan 15 ekor gajah liar mengembara sejauh 500 km menghampiri daerah Yunnan setelah terlepas dari Taman Negara Zhishuangbanna. Menurut pihak berkuasa tempatan, sepanjang perjalanan gajah tersebut
sekitar 56 hektar tanaman dirosakkan dan mengakibatkan kerugian kira-kira 4.4 juta ringgit. Malah sebuah tangki air juga dilaporkan telah kering setelah kawanan gajah tersebut bermain air dan meminumnya. Di Brazil, pelukis Eduardo Srour menghasilkan semula lukisan daripada artis ternama dunia hanya menggunakan plastik sampah. Jelasnya, dia melakukan lukisan tersebut untuk meningkatkan kesedaran orang ramai tentang alam sekitar yang tercemar akibat plastik. Menurut Eduardo lagi, plastik berwarna-warni itu diambil di sepanjang sungai yang tercemar di bandar Sao Paulo. Sekian berita Alija. Sebelum itu, kepada peminat setia program My #Quran Time, esok 4 Jun pengajian bacaan Al-Quran serta tadabbur diteruskan pada jam 12.30 hari dengan surah Yunus ayat 21 hingga 25. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.